Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Siapa yang Allah beri hidayah, la mudilla lah, tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak akan dapat jalan petunjuk Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurwatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bawa khabar gembira dan khabar duka cita kepada kita, iaitu mengajar kita al-haq wal batil, mana yang hak dan mana yang batil. Perbanyakkanlah selawat ke atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Selawat juga atas isteri-isteri baginda, ahli keluarga, sahabat-sahabat yang tercinta, para tabi'in, pengikut-pengikutnya sehinggalah kepada hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Summa amma ba'd. Baik muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, pertama-tama dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita diuji hampir 2 tahun ujian, dah lebih 2 tahun lah ujian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pandemik yang tak dapat kita berada di rumah Allah, kecuali sehari dua ni lah ramai sedikit, tidak, kadang 4 orang, kadang 12, kadang dia jadi 30, kadang 40, menyebabkan jadi fitnah dalam agama. Fitnah macam mana bila nak pergi Jumaat ada 4 orang. Jadi kita dah biasa daripada kecil lagi, sampailah kita tua dah ni, 40 orang Jumaat. Tak ada Jumaat 4 orang, tak ada Jumaat 12 orang, tak ada Jumaat 30 orang. Dan kita pun tak tahu mari di mana punca asal. Gitu. Mana kita kelas orang awam. Bagi orang yang ada agama ataupun yang belajar lebih mendalam agama, dia tahu kenapa 4 orang, kenapa 12, kenapa 30, kenapa 40 dan ke atas. Dan sepatutnya kita tahulah, sepatutnya kita tahu, sama ada dengan belajar ataupun pihak yang berwajib beritahu, supaya tidak timbul fitnah agama, supaya tidak ramai di kalangan kita yang menyumpah pejabat agama. Ramai sumpah pejabat agama lah, bahasa Menatal, semaya 4 orang, bengong, gila. Itu yang selalu dengar. Jadi apa kemampuan kita? Yang mana kuliah dengan saya akan bagi tahu lah. Tapi yang berwajib patutnya juga beritahu melalui siaran-siaran tertentu, mungkin di kaca TV, buat macam ulasan mengenai COVID harian. Putrajaya 7, Perlis 6, keluar di kaki TV tu setiap hari. RTM ke, TV3 ke, media apa jua sekalipun. Sekurang-kurangnya orang awam tu tahu sembahyang Jumaat pada musim pandemik ini, 1, 4 orang, dash mazhab Hanafi, dash 12 orang mazhab Maliki dan Hambali, dash 30 orang qaul qadim Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di Iraq, 40 orang dan ke atas pandangan ataupun qaul Imam Syafi'i jadi ketika dia telah berada di Mesir. Jadi tak timbul kekeliruan. Setiap hari keluar bukannya jadi berat mana pun. Jadi itulah elok daripada fitnah agama. Kita tak nak nanti dalam keadaan Allah uji, dan uji kita fitnah sama sendiri pula. Apa benda lah nak pergi baris dah pakai emas, lepas tu duduk penjarakan, bawa sejadah sendiri pun tak boleh pergi lagi, 4 orang juga. Kelantan minggu lepas 4 orang lagi Jumaat. Kata Jumaat 4 orang ni macam khutbah ke siapa?
Tengok dah sebelum Jumaat tu dah ada dah. Dia ada 4 orang tu Nojah, Imam, Bilal, Syok. Mu tengok aku duk ngetel 4 orang kan. Mu baca kata bah. Mu Cik Imam dah baca. Aku baca dah minggu lepas. Mu pula naik. Amma ba'du. Ada pun makan nasi dengan budu sedap juga. Barakallahu li wa lakum. Letih nak baca 10 minit orang 4 orang. Jadi kalau kita tak bagi tahu sembahyang Jumaat itu sah dengan pahaman mazhab Nabi, maka timbul fitnah. Tu kaedah dia. Jadi Allah dia nak hamba dia ni macam-macam. Allah ni kaedah dia sayang ke hamba dia, nak suruh kita jadi baik. Yang pertama di antaranya ialah man aradallahu bi khaira yufaqihu fid din. Allah ni kalau dia nak suruh kita jadi baik, dia bagi kita faham agama. Tu tanda dia, ciri dia. Ciri dia Allah suruh kita jadi baik, dia bagi kita faham agama. Tu di antara tu tadi faham agama lah tu. Tak timbul fitnah. Ni kesian orang pejabat agama, majlis agama. Kena fitnah, kena kutuk gitu ya. Memanglah kamu dapat pahala. Tapi punca orang tu kutuk kita, orang kata kita tu sebab apa? Sebab dia kita juga. Kita pakai seluar pendek dah. Pakai seluar pendek. Kita AJK surah. Bukan surah ni lah, surah lain. Banyak lagi bukan surah ni saja dah. Bukan Al-Qudus saja. Surah lain pakai seluar pendek. Tiba-tiba orang kutuk kita. Oh, aku senang ya, boleh pahala aku sebab orang kutuk aku. Punca orang kutuk tu sebab apa? Sebab tak selayaknya kamu sebagai AJK Masjid Surah, kamu pakai seluar pendek. Tidak selayaknya. Kita biar berbeza dengan orang lain. Orang masjid, orang surau ni biar kena beza dengan orang lain. Kalau budak-budak biasa, hak jenis budak pang ke budak rock ke apa, dia kencing sambil berdiri dekat alam anda dalam tandas awam. Dia tak nampak pelik mana. Tak nampak pelik. Tapi kalaulah AJK Surah pergi alam anda, kencing berdiri juga, agak-agak. Orang tengok. Rasa pun nak tengok. Rasa tukar azan dekat Kudus. Katakanlah, jangan kata ke dia, katakanlah. Ayo dah tu. Tak pernah sampai berdiri kencing. Jadi pelik. Kalau orang agama yang ada selalu duduk rumah Allah, selalu datang ke rumah Allah, tak semestinya ustaz datang ke Masjid Surah. Berapa ramai ustaz tak suruh subuh? Minta maaf ustaz ada. Ambo sendiri pun suruh tolong ustaz juga lah. Mana ada kadang-kadang tak turun subuh, mungkin mengantuk kau, mungkin penat dan sebagainya. Itu dah lumrah kehidupannya begitu. Jadi bila dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia kena perangai Nabi. Fi'il akhlak dia kena fi'il dan juga akhlak Nabi. Dia kan suruh menjadi Nabi dan mustahil menjadi Nabi, bahkan jadi kufur kalau ada Nabi lain. Tapi perangai akhlak. Imam Malik 18 tahun belajar akhlak saja. Belum belajar kitab, belajar akhlak 18 tahun. Jadi khodam kepada guru-guru dia. Daripada A to Z. Sebab dalam kitab kita, dalam pengajian kita, tak kira kitab mana sekalipun, tak ada ketinggalan dalam Islam ni. Apa jua bentuk sekalipun tidak akan ketinggalan. Tuan-tuan carilah apa benda. Dia kata nak makan, tengok SOP makan. SOP makan yang sunnah ajar macam mana. Basuh tangan, makan tangan kanan, ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Dia ajaran dia, SOP lah. Dia SOP. Tapi apa ramai yang tak ikut SOP dia? Nak tidur malam, ada SOP dia. Ambil air sembahyang, hadap kiblat, baca 3 kul, baca ayat kursi, pun tidur. Ketika nak bersama dengan isteri, dia ada bacaan dia. Bukan yang bedah-bedu ya. Yang bedah-bedu malam Jumaat, malam kemarin. Oh, senang tu anak jadi pelesik. Lahir-lahir anak pelesik jadi. Sebab apa? Sebab tak ikut SOP ketika bersama dengan isteri. Lepas bersama, Islam ajar lagi. Mu tak boleh tidur kung betul-betul penat bersama. Mu terus tidur krong. Macam ayah kena sembelih. Mu kena pergi tandas dulu, kena bersih dulu kemaluanmu. Sebab bila kemaluan penuh dengan najis mazi ataupun dengan mani dan sebagainya, maka jin-jin akan datang menjilat-jilat kemaluan kamu.
Tak ada pasal-pasal. Jin mari jilat. Memang tak rasa apa, tapi kaedahnya begitu. Macam tong sampah rumah kita lah. Tong sampah tolong ingatkan isteri-isteri kita. Dan kita sendirilah, jangan duk agak ke bini saja. Bila nak tidur malam, tutup tong tu. Tong sampah kau plastik sampah yang kecil kau ada setengah kan, baru plastik kecil, baru singki, baru masak letup hitam. Baru besoknya baru keluar kat tong besar di luar. Jadi bila nak tidur malam tutup. Simpul kau apa kau ambil pinggan ke apa, jangan ada ruang untuk anak-anak jin masuk makan tulai ikan, mata ikan. Dia akan masuk, dia akan tengok. Oh tutup tak ada Pergi rumah jalan sebelah, tutup juga. Aduh payah cari makan dia kata. Genek dia turun daripada salary blok A, blok B, blok C. Tak ada juga dia pergi tu blok depan Alamanda. Blok apa tu? Dia pergi situ blok jenguk. Tak tutup. Oi, ada lebihan nasi arak malam tadi. Yang bedu dia. Abah, anak jin panggil abah dia sebab ada tulang. Ayah dia suka sumsum kambing. Jin tu pun mari pakak makan anak beranak dia. Itu jadi huru-hara. Rumah jadi panas. Kejap-kejap nak bala. Air nitik pun nak bala. Alah, atas sing tu basah lembab sikit. Bini kata Allah taklah. Air menitik pun jadi pucuk bala. Padahal tak perlu bala. Air menitik tu macam mana dah? Air basuh tangan kan menitik lembab sikit atas siki, contoh dia. Marah, benda tak sepatut marah. Puja apa? Puja daripada jin yang bertakhta di rumah kita. Begitulah. Tak ada yang ketinggalan dalam SOP Islam, tak ada. Adapun agama-agama yang lain tak ada SOP ni. Islam saja yang sempurna akan SOP mengenai kehidupan. Maka kalau Allah nak suruh kita jadi baik, dia bagi faham benda-benda ni kat kita. Itu tanda. Mak Nabi kata, man aradallahu bi khaira yufaqqih fid din. Allah bagi faham kita mudah kita nak pergi ada kuliah, mudah nak pergi. Berebut dengar saja Jawi umumkan bahawasanya kelas itu telah pun dibuka. Berebut dia untuk bawa orang belajar ataupun imam untuk bacakan kitab dan sebagainya, mengikut SOP lah. Sebab kita duduk dalam negara, kita ikutlah SOP dia. Selagi tidak bercanggah dengan hukum Allah. Kalau dia kata tak boleh sembahyang, musim pandemik ini tak boleh sembahyang. Di rumah kalau di mana-mana jangan sembahyang. Sebab kalau sembahyang dia akan berjakit lagi. Maka yang tu haram tuan-tuan ikut. Tapi haram juga tuan-tuan pergi tampar agung kau pergi tampar Perdana Menteri ke MKN kau tak boleh. Tapi kalau dia buat itu haram kita ikut sebab dia bercanggah dengan syariat Allah. Ni jemaah tak boleh pun 3-4 orang je boleh. Dia tidak wajib. Dia tidak wajib sebagaimana wajib sembahyang. Dia sunat muakkad yang sangat-sangat dituntut. Itu beza dia. Kalau dia kata tutup muka sembahyang, Nabi marah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yughtiya ar-rajul fahu inda as-salah. Nabi larang seorang lelaki menutup mulutnya ketika solat. Clear, hadis clear. Tapi kenapa tutup? Kerana ada mudarat yang lain yang terpaksa kita jaga. Jadi di situ larangan itu bukan larangan haram kalau buat. Larangan itu jadi karahiyah. Mana Nabi tak suka kalau sembahyang tutup mulut. Sebabnya banyak benda yang kamu buat salah bila tutup mulut. Sebab tu kita ngaji Quran ni, mulut tak comel pun tak apa, janji baca tu betul. Bila kita tutup tu macam-macam lah. Jadi Nabi tak bagi tutup ketika solat. Tapi bila bertemu dengan mudarat, kita dahulukan mudarat. Kerana haram dia ni bukan haram macam haram mencuri. Ketika pandemik ini, kalau tak ada makanan, curilah mana-mana makanan di supermarket. Katanya. Kalaulah arahan macam tu, hukumnya haram, tak boleh. Sebab hukum mencuri tetap juga haram dan kena hukuman potong tangan. Jadi Allah nak hamba dia jadi baik, situ tanda dia. Allah bagi faham agama mudah, nak pergi jemaah mudah, nak dengar kuliah mudah, nak ada dalam majlis ilmu mudah. Jangan duk keluh kesah. Pasal setengah tu bila saya baca kitab, saya baca sikit je, saya banyak bawa hadis-hadis luar, peringatan-peringatan. Kita baca kitab tak panjang, dah sebaris 2-3 baris je. Dia mai bisik, ustaz, kalau ustaz nak baca macam ni,
Bila nak habis kita Ustaz? 3 tahun tak habis lagi. Kata bukan 3 tahun, 30 tahun saya target. Tak habis ya. Kalau nak cepat habis, baca novel. Baca novel cepat habis. 500 muka surat 2 hari pun habis. Baca novel. Belajar ni dia tak sama dengan novel. Belajar ni macam orang asah parang. Macam orang asah pisau. Tuan-tuan tengok orang pandai asah pisau, matanya runcing. Daripada atas sampai ke bawah dia asah. Dia asah lama tau nak bagi tajam. Ada orang nak tajam cepat, mata pisau dia jadi bulat aja tu. Bulat ujung je tajam. Dia tu sekejap je. Dia tengah sembelih lembu, separuh leher minta pisau lain tukar. Betul. Tak percaya tengoklah orang sembelih lembu macam mana. Dia tajam pisau tu lama. Dia halus daripada atas sampai ke ujung, jadi runcing halus cantik. Tapi kalau tu dia gemuk, halus je. Nak tengok orang rumah kita pandai kalau numbuk, tengok di lesur sambal. Kalau runcing masuk ke dalam macam tu, memang tak pandai. Jadi sambal jadi juga, tapi dia macam ni, lesur dia lama-lama tumbuh. Hak pandai betul, atas dan bawah hampir sama. Kalau atas buka dia 5 cm, tengah 5 cm, bawah 5 cm, rata. Tu kalau nak kenal tengok. Memanglah ada sambal jadi juga. Pedah juga sambal tu. Tapi begini, hak pandai dia tumbuk ketang. Maka batu tu dia akan jadi bulat macam tu. Kalau tidak dia akan jadi macam tu. Tu kaedah dia lah, kaedah Dan kalau Allah nak suruh apa ni, Allah sayang, tanda Allah sayang kepada kita, fabtalahu summa batalah. Allah uji dan Allah uji. Tu tanda dia Allah sayang, tanda dia. Allah sayang kepada kita. Dia uji kita, dia uji. Jangan kita rasa aku 5-6 bulan ni tak sakit lagi ni, Allah sayang kan. Dah. Tapi bukan sakit saja ujian ni. Jangan kita kata sakit tu Allah uji tu. Tiba-tiba kita junior. Tiba-tiba naik pakat. Potong senior. 2 intake kita potong. 2 batch potong. Kena mikir tu. Jangan kita kata jusasi dah aku umur 45 jusasi. Hak lama batch lama tu masih lagi 54 baru pengarah. Umur dah 50. Kita umur 45. Kita rasa tengok orang lah. Dia main buat tengok orang lah. Tidak sedar itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah uji dia dengan kesenangan. Jangan kita anggap senang itu tidak ujian. Ujian. Allah uji. Allah uji untuk tuan-tuan dapat datang sembahyang di antara orang yang terpilih 50 orang. Sekarang apa orang? 50 terpilih. Jangan rasa tengok orang lah baik AJK kata. Yufaqihu fil din. Allah nak baik. Jaga. Jaga Allah uji. Allah uji 5-6 bulan tak pernah diuji oleh Allah. Tak pernah uji sakit, tak pernah uji dengan kesenangan. Hati-hati. Fir'aun yang Allah tak suka, Allah tak pernah demamkan dia. Apatah lagi nak kena corona. Demam sesemua budak Fir'aun, gemuluh ni. Gemuluh Fir'aun kita ni lah. Tak kena. Sebab tu dia mendabik dada, ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang tinggi, hebat aku. Aku tak pernah sakit, aku tak pernah demam. Kau nak apa aku boleh bagi. Tu hebat dia. Begitu juga Dajjal yang akan mari nanti. Dalam keadaan kita kehausan, kemarau yang panjang dan sebagainya, dia pun mari bawa air. Geling, kuncu dia bawa air. Nak air ke? Nak air? Nak air mari boleh ikut aku. Ikut mana? Alah kau ikut je lah. Injek vaksin 2 dos. Okey lah. Baru boleh masuk supermarket. Kalau mu tak injek tak boleh masuk supermarket. Sial kau orang tak ada dos. Nak masuk masjid tak boleh. Nak masuk supermarket pun tak boleh. Sial kat dia. Jadi oleh kerana gitu cocok je lah. Tak bubuh lah vaksin apa-apa hak ada kat rumah tu. Ambil tepek sini. Sudah dia vaksin 7 dos. Baru boleh masuk semua. Sial
Biarlah abang-abang yang belum buat sini, orang tak bagi masuk supermarket, tak payah masuk, tak habis duit. Cumanya galak sikit lah, tak boleh masuk masjid lah. Semaya luar dia kata. Oh, ikut mung lah. Nak macam mana? Dah itu ujian ke? Allah uji Jadi kemulah Fir'aun ni mati kerana nyamuk. Lah sekali Allah kata, nyamuk mungkin masuk air belingo dia, air hidung dia nak tengok. Hebat tahu mana? Nyamuk mampu kerah Fir'aun. Tak ada pasal-pasal. Qarun, harta dia saja 700 ekor unta bawa kunci. Bukan bawa harta, bawa kunci. 700 ekor unta, 700 butir lori bawa kunci gudang dia. Kalau siapa pergi ke Mesir, di Fayum, Asyuk, Fayum namanya Tasik Qarun. Tasik Qarun besar, lebar luas dia saya pun tak tahu lah. Dalam internet adalah, kita pun tak ingat tak apa. Saya berdiri di sini, saya tak tengok tebing belah sana, lori 3 tan yang nak buat tanah tu nampak sebesar kotak mancis. Kotak mancis yang zaman dulu cak lada tu. Saya duduk tebing ni, lori tengah buat kerja, duduk tengah korek tasik dia tu macam demai tu lah dulu. Saya nampak macam kotak mancis bergerak. Begitulah luasnya tasik yang Allah tenggelamkan Qarun dengan harta-hartanya. Berapa banyak tak tahu. Siapa di Malaysia pun ada harta Qarun. Cuma ditukar nama harta Karun. Sebenarnya Qarun lah tu. Duduk belakang rumah, gali-gali nak tanam ubi, kelking bunyi. Cuma tengok, harta Qarun. Kita kata harta Karun, sebenarnya harta Qarun. Kayanya Qarun di Mesir, harta dia duduk belakang Presiden belah. Berapa jauh tu, berapa ribu kilo. Kita sebut maknanya kayanya Qarun sehingga dia disebut orang yang kaya lah, paling kaya. Tapi Allah tenggelamkan dia, Allah lenyapkan dia sekelip mata. Tenggelam dengan harta-hartanya sekali kerana tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cerita dia. Jadi nak tengok Allah sayang ke tidak kepada kita, ibtalah Allah uji. Sama ada ujian kesenangan ataupun ujian kesakitan. Dua-dua itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita tengok kepada mukasyafah kitab kita ni, ada beberapa disebut oleh alim ulama melalui lakaran-lakaran hadis mengenai doa kita yang diaminkan oleh para malaikat. Kita berdoa, malaikat aminkan. Ada beberapa golongan yang Allah pilih, mana doa kita ni malaikat. Malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sifat malaikat ini buat apa yang Allah suruh, tak pernah mungkir walaupun sekali. Yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallah ma amarahum. Tidak pernah derhaka, tak pernah lawan kalau Allah kata. Allah kata bibi, sebab dia tak ada nafsu. Malaikat dia tak ada nafsu. Sebab tu malaikat yang jaga neraka, kita kata Malik Zabaniyah jaga neraka panahnya, kesian ke mereka, gelupah lah kulit dia. Sebab kita ukur dengan otak kita, dengan akal kita yang pendek ni, kita ukur kena panah, gelupah kulit. Tu sebab kita kata panah membakar, nasi mengenyangkan. Itu sifat asal. Tapi kalau Allah tarik balik, boleh tarik balik. Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, sejuklah api, sejuklah kamu. Qulna ya nar kuni, hei api jadilah engkau bardan, sejuk. Allah tambah wa salaman ala Ibrahim, sejahteralah engkau Ibrahim di dalam api berkenaan. Api Namrud yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Satu Mekah tu nampak nak bakar Nabi Allah Ibrahim. Keluar Nabi Allah Ibrahim, keluar gede daripada api. Bulu romo sorak pun tahan. Terkejut geng-geng Namrud. Pelik betul ni. Nak kata sihir masa bila. Itulah mukjizat. Mana sifat api Allah tarik balik.
Sifatnya yang membakar, Allah tarik balik jadi sejuk. Tetapi tidak dibiarkan kesejukan. Kalau dibiarkan kesejukan, nescaya Nabi Allah Ibrahim keluar macam keluar freezer. Frozen terus jadi. Tapi Allah sebut wasalaman ala Ibrahim. Sejahtera engkau, walaupun sejuk tapi sejahtera. Bila Allah nak kun fayakun. Allah nak, yakinlah Allah kata kun fayakun. Wairah yang ada ni, kalau Allah nak kehendaki, Allah sebut kun fayakun, hilang terus, terkubur masuk ke laut. Boleh, tidak masalah. Tapi itulah Allah uji dan Allah uji. Jadi sifat membakar Allah tarik. Jadi malaikat pun sama juga. Dia duk akak apa ni, Arash, duk jaga syurga, dia duk jaga neraka. Dia masing-masing tugas dia. Dia tak ada nak deki nak apa, kita tak boleh. Rasa juga nak deki. Allah, dia AJK pembangunan surau, tapi surau aku tak datang, aku lemah betul. Aduh, kapek bila dah nak tukar lah, contoh kan. Kapek baru dah ni. Tak contoh dia. Maksudnya kita deki ada je tak puas hati. Kokok mana pun jadi perasaan jadi macam tu. Tapi mereka tak. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kerja dia itu ya. Jaga neraka panah kau tak panah kau, Allah suruh aku buat. Kita mikir juga. Mikir semaya, zakat. Allah harta kita ambil banyak-banyak, titik peluh kita letih cari harta kita. Pergi sana dapat kontrak sini jaga orang. Tiba-tiba suruh keluar zakat. Duit kita cari. Nak suruh bagi kat orang free-free, tak boleh. Kita mikir dengan logik kita. Kita mikir dengan logik kita, aku dapat 100,000 ni. Takkan aku nak bagi 2.5% keluar free-free ke orang miskin. Dia malah tu yang jadi miskin. Kok dia tak keluar zakat, nampak? Sebab kita ada nafsu. Ada nafsu jahat kita tu, dia bagi kita fikir jahat. Fikir supaya tak buat. Dah jadi dia orang Islam mukmin. Sembahyang buat apa? Dah lah sembahyang tak khusyuk. Allah kata, "Dia tak terima sembahyang tak khusyuk." Dah tak terima sembahyang buat apa? Jadilah geruk lepak. Tak sembahyang sebab tak khusyuk. Tak sedekah sebab tak ikhlas. Ikhlas tu dia akan datang kemudian. Derma dulu sehingga jadi ikhlas. Jangan tunggu ikhlas baru nak derma. Sembahyang dulu sehingga jadi khusyuk. Jangan khusyuk dulu baru nak sembahyang. Allah itu urusan dia. Nak terima atau tak terima bukan urusan kita. Kita buat qadar syariat, kemudian serahlah kepada dia. Sebab syurga neraka tu milik Allah, milik dia. Dia nak bagi kepada siapa tak kisah. Mungkin nak bagi kepada tuan-tuan yang datang ni, mungkin juga dia nak bagi kepada orang yang lalu tepi surat tak singgah pun surat. Tiba daripada masyarakat, kita bergedik, buat kita buat surat Al-Qudus ni ada 30 orang. Kita pun tengok. Mana mamak tu? Laju nak masuk surga dia. Padahal lalu kok surah kita tak pernah singgah menata tu. Lalu saja. Adalah aku tengok dia singgah. Itu hari dia sakit perut. Dia berok surah dia. Dia tak singgah surah kita. Tapi sebab apa dia masuk surga dulu pada kita? Berani nak protes Allah Ta'ala. Ya Allah, apa si mamak ni? Dulu masa kita kuliah subuh, ustaz kuliah sampai pukul 9 tu, Pak gila mic. Sebab lama tak kuliah kan. Pukul 9 baru berhenti. Dia senin-senin sampai Kuala Mandar, sampai pasal borong dah hari Ahad tu. Takkan dia masuk surga dulu, ya Allah? Berani kau boleh? Itu hak Allah Ta'ala lah dia nak tarik siapa pergi dulu. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkir janji dia. Kalau dia janji macam mana, macam itulah dia akan janji. Yang risaulah. Hak tak datang, hak tengok saja, dengar saja. Biarlah dia macam mana. Kita panggil dia, ajak dia. Sekarang ni kita fastabiqul khairat. Kita berlumba nak buat baik. Nak himpun pahala sebanyak-banyak. Satu, buat bayar hutang. Dua, untuk bukan nak puji Allah, nak bawa kita ke syurga. Bukan dengan pahala, dengan kasih yang belah. Tapi kalau tak ada pahala, tak ada kasih yang belah Allah. Kena pahala ambil buat bayar hutang dulu. Daripada masyarakat kira tolak hutang. Yang ni mari minta buah rambutan kita ambil kapur dia dulu dalam 15 lori kita ambil. Musakin Blackton dia tak ada, kita ambil dalam 7-5-8 lori. Yang tu dia Tuhan dia mari. Masa aku tak ada
ambil black tong aku mau jual apa semua. Dia mau tak ada masa tu, takut buruk daripada baz dia, baik kawan ambil. Okey, tak apa, dia mau bayar. Nak bayar dengan apa di pada masa di akhirat? Bayar dengan pahala. Sebab tu fastabiqul khairat, Allah kata berlomba cari kebaikan, himpun banyak mana pahala. Jangan nak agak lepas mati saja. Orang tak apa, kita lepas mati gigi surah dia akan baca lah Yasin, tahlil, sedekah kita. Banyak mana nak tanya orang sedekah kat kita? Banyak mana boleh orang sedekah kat kita? Sedekah tapi tak banyak, tuan-tuan. Kena himpun sendiri ya. Macam duit yang kita nak. Kalau kita nak banyak duit, kena himpun sendiri duit tu. Jangan duk harap orang bagi ya. Tak apa, surat tu baik, dermawan. Berapa banyak yang boleh kita nak? Usaha sendiri, usaha kita himpun harta kita. Begitu juga himpun pahala. Berebutlah untuk dapat pahala. Untuk bayar hutang dan untuk ke syurga Allah. Walaupun tidak dengan pahala, tapi kalau tak ada pahala, tak ada apa-apa. Sebab hutang kita banyak. Bila hutang kita banyak, kita balik dalam keadaan muflisun. Bila bayar hutang ni, bayar hutang B, C, pakat minta hutang berlaku daripada mahsyar, maka kita akan jadi muflis. Baik, golongan pertama kata yang didoakan oleh malaikat mereka yang ajak manusia ke arah kebaikan. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawat wal ardin hatta an-namlah fi juhriha wa hatta khud la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya dan ahli langit dan juga ahli bumi, sehinggalah semut-semut yang melata dan juga ikan-ikan di lautan akan berdoa ke atas orang yang muallimin nasa khaira, orang yang ajak suruh buat kebaikan kepada manusia. Khairun nas man anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu khairun nas anfa'u linnas. Orang yang paling baik, kata Nabi, orang yang beri kebaikan kepada orang lain. Itu orang yang paling baik. Tapi kalau kita ada dalam kuasa belak kita, tak ada kebaikan apa-apa. Wujudina kal adam. Ada kita macam tak ada. Sama ya. Orang kata sama ya. Ada dia. Tak ada dia serupa ya. Gotong royong tak pernah turun. Gotong royong tak pernah turun. Padahal hak buat siapa anak dia paling ramai sekali. 12 orang. Sedozing anak dia. Tapi gotong royong tak pernah turun. Saya sebut ni ada di Versi 9. Disuruh saya ceramah, Ustaz tolong bagi tahu Ustaz, komuniti sini Ustaz teruk Ustaz. Kita buat gotong royong tak pernah turun. Tak pernah turun. Kau tak turun hatta air mineral tak apa dah. Dah, air mineral pun dah. Nasi lemak pun dah. Iwak bodoh. Padahal di antara kami dia paling ramai anak. Hak duk buat siapa? Anak dia. Tapi tak turun. Oh letih Ustaz. Letih. Jadi Ustaz mari ceramah Ustaz, bubuh sikit Ustaz. Ada sedap suruh kita. Kita bubuh sekali tu lah jepuk ya, tak jepuk lah lepas pada tu. Sebab kalau kita bubuh tu, orang besar juga dia belak tu. Mampu. Nyanyi. Pengurusi kau benda tak tahulah. Latih sebab dia ada nama, mungkin orang takut kau dia, kau ada jawatan kau sebagainya, apa latih lah. Pengurusi ke dia panggil. Bukan belak, mak besar sikit. Komuniti ke apa? Bubuh Ustaz, bahagian jepuk pula. Ustaz bubuh berat sikit Ustaz. Bubuh berat sikit. Kita pun semangat tang. Sekali tu ada jepuk dah. Dah kena pedih ni. Ya tu menatai Ustaz ni kata kat aku kali ni. Bila nak jepuk nama kita, dah. Orang lain ramai lagi. Ustaz ni tak payah. Sakit saja dah. Contoh dia gitulah. Jadi kita ni biar ada tak ada kita orang rasa. Ada kita kata Allah nasib baik dah, cik mak tu ada. Kalau tak ada dia kat bila dia tak ada dia cuti ke apa? Mana cik mak tak ada nampak dia ni. Rumah dia pun gelap tu. Balik kampung. Orang tertanya-tanya. Ini kalau kita ada kau tak ada kau? Orang kata cik mak tak ada. Bayar sopok kalau ada buat bincang tarik kita buat buat dok buat pula. Maknanya ada kita tak ada manfaat. Tak ada pun tak ada apa.
Dia jadi macam daun kari. Ada sedap. Tak ada pun tak apa daun kari. Masuk dalam kari, tak makan-makan daun kari. Ada orang makan daun kari? Ada. Hak kari tu kalau pucuk kari sedap. Tapi yang duduk dalam kari dah orang tak tepi atas pinggan, akak letak. Kita tak nak macam tu hidup kita ni. Hidup kita biarlah kita ni ada manfaat kepada orang lain. Barulah doa kita kata Nabi SAW diaminkan oleh penduduk bumi dan juga penduduk langit. Yang kita doa. Sebab tu doa kita ni kita sendirilah kalau boleh kita berdoa tu sendiri-sendiri hak di rumah lah, hak di rumah. Kita bercakap dengan Allah Taala. Tak payah cakap dengan bahasa Arab lah. Bahasa Arab ni ambil bismillah, selawat, alhamdulillah. Yang lain tu bahasa kita. Bahasa hak kita, orang kata jelira, terasa kita sendiri. Kalau kita orang Jawa lah. Ya Allah Gusti Rahmat, panjang dengan al-qulu nyuwun, goncangkan hati ya Allah kalawan Muhammad lan sarikun Nabi man tu angkulu nyuwun. Apa ni faham? Tak faham? Bukan Jawa ni, Kelantan ni, Kelantan sini. Kelantan dah. Ni Jawa. Ada orang Jawa faham sini? Ada. Gusti kulunya warahmat panjang dengan kulunya wun koncangkan dia Allah kalau lan sarikun Nabi man tu angkulunya wun. Tak tahu bahasa apa. Saya sendiri pun tak faham juga benarnya. Tapi tok guru saya bagi tu. Arwah tok guru saya. Gusti tu Tuhanku kok. Dia doa tu ya doa nak kata penunduk tak penunduk jugalah, doa pagar diri ya. Kalau kita nak kita mudoga jumpa orang besar-besar dia suruh baca. Orang Kelantan panggil terca. Gusti kulunya warahmat panjang dengan kulunya wun goncangkan hati ya Allah. Goncangkan hati tu kita faham ya. Maksudnya kita mudoga biar hati orang yang mudoga kita tu kecup dengan kita. Maksudnya dia kalau nak tanya berat-berat apa dia tak tanya. Tapi dia tanya juga. Jangan baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Ayat 9 surah Yasin. Penemuduga tak nampak kita. Ayat tu ayat polis tu. Ayat polis. Ayat kita jumpa polis baca. Supaya polis tak nampak. Ayat tu lah. Semua tak nampak. Jadi temuduga pun tak nampak. Last kali kita keluar tak ada soalan yang pun tanya. Tengok junior naik pakat, kita tak naik pakat. Sebab apa? Tak ada soalan yang dia tanya. Salah baca lah. Jangan buat salah. Ayat tu waja'alna Yasin kan sebab Rasul SAW baca masa hijrah. Masa hijrah baca ketika nak keluar rumah baca ditabur pasir lalu tak nampak fa'aghshaynahum maka kami kelabukan mata-mata musuh. Fahum la yubsirun. Mereka tak nampak Nabi. Nabi pun keluar daripada rumahnya. Sayyidina Ali kata tempat Nabi. Nabi pun pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tak ada rumah Nabi lagi masa tu. Sayyidina Ali ada. Sayyidina Ali duduk tempat Nabi. Nabi pun keluar dengan membaca ayat berkenaan. Di samping beberapa ayat lain lagi lah. Tapi induknya waja'alna. Maka ulama-ulama kita, guru kita ambil ayat itu kesempurnaan daripada yang Nabi baca lalu dibaca. Maka musim ni juga tuan-tuan keluar rumah di samping bismillahirrahmanirrahim ala Allah baca 3 ku ayat kursi dan sebagainya, tuan-tuan baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Kami jadikan di depan dan belakang kami dan sekitar kami itu ada sadda, ada penghadang. Fa aghshaynahum, kami kelabukan mata mereka. Ketika itu kita niat kita kelabukan corona itu supaya tak nampak kita. Fa'ushaynahum fahum la yubsirun. Mereka tak nampak kita. Jadi tak nampak kita hilangkan dinding. Mampu. Botepek di Al-Qudus ni orang mari tengok kalau suluh nampak. Apa mampu ni? Dia tak nampak kita. Dia nak langgar kita. Dia tak nampak. Bila tak nampak langgar merata. Logik dia tak ada. Guru-guru kita dah amal benda-benda macam tu. Tak kena penyakit ke? Tak kena virus ke kalau kita baca tu? Hak vaksin dah? Nak tanya. Hak zahir. Hak vaksin dah tak kena virus? Kena juga. Sama juga kita ikhtiar dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau kena juga kita tak perlu kesah sebab kita dah berusaha berikhtiar, kita serah kepada dia. Tiba-tiba kena juga, nasib nak macam mana? Kita bawa kereta cantik dah duduk line kita ikut traffic light. Ni ada penghalang, ada benteng. Kita duduk sini tunggu nak hijau. Tiba-tiba mari hak sebelah nak hak
patut dia lencur, tak lepas lencur, pong, langgar cermin kereta kita. Gedebuk. La ilah Melatan ni. Aku duduk layan, aku ada tembok, dia mari langgar. Nak kata siapa? Kita dah ikhtiar, tawakal, duduk jalan kita. Itu takdir lah. Contohnya ni, duduk gini. Saya nak ambil benda ni. Tiba-tiba tangan baju kena benda ni. Terbalik air, basah kapek ni, contoh dia. Itu takdir lah. Saya dah usaha dah tak tepi dah. Tak kena dah. Tapi macam mana boleh? Ikut tu. Itu maksudnya bila kita beramal dengan ayat Allah, kita kena yakin dengan dia. Kemudian kalau kena, kita tak perlu kesah. Tak perlu kesah. Kalau vaksin yang dikatakan selamat dan sebagainya, kena juga. Maka sama je dengan hal lain. Jadi itu sebagai ikhtiar saja. Vaksin itu sebagai ikhtiar. Jangan mutlak. Oh, aku vaksin, aku power. Boleh masuk dalam api, boleh jijak kaca dah ni. Oh, jangan. Sebab itu hanya ikhtiar sahaja. Yang penyembuh, yang pembenteng sebenar dia Al-Haq, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Jangan kata vaksin, aku dah vaksin dah, aku power dah sekarang ni. Oh, nasib baik aku vaksin, kalau tidak mati aku. Oi. Baru ni saya ada dengar, saya ada bercakap dengan seseorang. Tapi saya tak ada nak tegur dia lah. Dia kata, "Ustaz, kita vaksin ni umur kita panjang 5 tahun kata." Terkejut saya. Kok mana vaksin umur jadi panjang 5 tahun? Kalau kata panjang benda tu hamba Allah tu 5 inci boleh tahan tak? Mana boleh lah tengok teorinya macam mana. Ini dia kata umur panjang 5 tahun. Macam mana? Benda ni baru 2 tahun. Tiba-tiba cucuk vaksin boleh panjang umur 5 tahun. Mari mana tu? Boleh rosak akidah. Jangan. Yang tak vaksin pun kata, oh kalau aku vaksin, dia akan bunuh aku. Jangan. Dia akan mematikan aku. Dia akan gini. Tak boleh. Semuanya itu Allah uji akidah kita. Yang vaksin, yang tidak vaksin, sama je Allah uji akidah. Ingat baik-baik. Dan yang kedua, maksudnya orang yang didoa oleh malaikat ataupun yang diaminkan doa kita oleh malaikatnya ialah yang kedua, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlis allazi shalla fihi. Golongan yang kedua yang sentiasa menerima doa malaikat ini ialah orang yang sentiasa berada dalam majlis ilmu, orang yang sentiasa menunggu sembahyang waktu, tak kira di rumah ataupun di mana. Allah uji kita dengan pandemik, tak boleh datang ke surau. Allah nak tengok betul kalau hidup kita qalbuhu mu'allaq bil masajid. Adakah betul hati kita ni jenis orang yang terikat dengan masjid ataupun tidak? Tu ya bukti dia. Sebab di masjid surau kita akan sembahyang ikut waktu. Orang azan, kemudian 10 minit selepas, itu pun sembahyang. Adakah berlaku di rumah sama dengan di surau? Kalau kita menunggu solat di rumah 10 minit, kita dah siapkan anak-anak kita untuk azan, yang ni pula untuk iqamat, kita jadi tu imam, maka itu benarlah hati kita tu mu'allaq bil masajid. Hati kita terikat, tapi aku tak boleh nak pergi kerana pandemik ini aku tidak ditakdirkan untuk hadir berjemaah. Maka aku berjemaah di rumah, aku buat sama dengan masjid. Itu aku awal duduk atas jadah, arahkan anak isteri kita cepat, Zuhur nak masuk dari 10 minit sebagai contoh, ataupun 5 minit. Tapi apa yang berlaku 10 minit sebelum, bukan Zuhur, sebelum asar. 10 minit sebelum asar baru sembahyang Zuhur. Sembahyang maghrib dekat-dekat dengan Isyak. Nak tengok Korea. Ada Korea? Saya tak pernah tengok. Maksudnya bukan mu'allaq bil masajid. Hati dia bukan mu'allaq bil masajid. Situ ujian tu. Allah nak tengok betul ke hatimu terikat dengan masjid atau tak. Jadi nak doa kita malaikat aminkan berada dalam majlis dia. Majlis ilmu sebegini, berdoalah. Malaikat akan aminkan. Berdoa, malaikat akan aminkan. Bila malaikat aminkan ni, Allah tak fikir banyak sebab recommender dia. Orang yang recommend dia ialah malaikat. Tentera dia. Ya Allah, bulan minta dengan kau tu ya Allah. Tahu aku dengar. Jadi terimalah ya Allah. Kesian. Tukang bagi tu. Macam kita mohon apa-apa lah. Mohon kan. Ada orang kenal pula itu. Ni hak siapa ni? Hak ustaz ni tu. Allah. Alhamdulillah tuan. Dia nak balik sekejap ya kapung dia tu. Mana recommend tu?
kita hantar permohonan untuk rentas negeri. Nak balik seminggu contoh dia. Orang lain balik 2 hari lah. Tukar rekemen pula. OCS pula ni. Dia tu email di bala kita kan terawih tu hari. Oh ya kau. Okey. Kita dulu 2 minggu. Kita minta seminggu, 2 minggu dulu. Contoh. Maksudnya orang yang bawa tu bukan kaleng-kaleng. Maka yang bawa doa kita kepada Allah Ta'ala, yang menyokong doa kita itu ialah malaikat, tentera dia. Maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam majlis ilmu banyak kalau kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiganya, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengaminkan doa orang yang berada di saf yang pertama. Saf mula-mula. Sebab tu orang lelaki berebutlah untuk berada di saf pertama. Jangan buat baik sangat dalam bab berebut saf. Ni kan. Ya Syekh. Sebab kita dah kerak dah duduk saf pertama, jadi kita pun sila. Dalam berebut sah ni jangan. Cumanya dunia ni dia kata belakang tu iman 1, iman 2 orang besar tu tak boleh buat apalah. Dalam keadaan biasa tak payah nak offer. Tengok room kosong je, tidak tempat yang dikhaskan, berebut. Sebab kita duduk situ kita nak berdoa supaya malaikat akan berkeliaran ni di tempat yang ni. Hak lain tu dia terima juga. Dia sokong juga cuma yang ni nombor 1. Kluster kayangan. Ni. Mereka duk tengok doa ke tak? Duk sah pertama duk main handphone WhatsApp. Ada jadi. Sah pertama dah, tapi duk WhatsApp ting. Bini pun masa itulah WhatsApp hari Jumaat. Jangan lupa ya, tomyam udang lebih ya. Kita WhatsApp bukan takut bini menakutkan. Terpaksalah jawab. Orang duk baca khutbah mu duk jawab WhatsApp. Amo tahu sebab amo baca khutbah selalu duk tengok. Aku lacak lembing khutbah juga ini kan. Tua dah. Lah janggut putih. Pakai jubah, duduk depan main WhatsApp. Mana ustaz tahu fitnah tu? Aku nampak aku duduk atas ayat Quran, aku cek. Hadis pun aku cek, nampak duduk jawab tu. WhatsApp nampak hijau geluk musing. Cuma bini tu aku tambah je lah. Aduh kau. Duduk depan dah. Malaikat nak ambil doa dia. Dia tak doa. Kena berdoa tak semestinya angkat tangan macam tu, tapi minta. Ya Allah. Saya cakap dia di rumah kita tu kita minta dengan bahasa kita faham. Ya Allah, cakap dengan ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Tadi aku pergi pejabat ya Allah pukul 8, lepas tu kawan aku ajak keluar pergi makan, aku pergi makan. Aku 9.30 baru aku balik pejabat ya Allah. Ya Allah, dah lah bidiat ya Allah. Bidiat kerja seminggu sekali ya. Tukar-tukar contohlah zaman-zaman baru ni zaman orang ada bidiat. Dalam kerja jangan-jangan gaji bayar penuh. Dalam jangan-jangan tu keluar lagi. Kerja awasan 2 hari sehari. Dalam hak datang tu member dia pun tak ada orang ni, jabat lain pun tak ada orang. Jom kita keluar pergi makan. Nak makan kedai tak boleh beli buku, makanlah mana-mana pula. Waste the time. Buang masa. Jadi kita pun ngadu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Banyak sangat ya Allah. Aku buat benda-benda lalai dan melarakan ni ya Allah. Maka tolong aku ya Allah. Maka dalam kitab kita Muka Syafatul Qulub ni, dalam bab awal lagi telah menceritakan mengenai al-khaufun ilallah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jaga semua panca indera. Tu saya nak kaitkan sikit saja Jaga semua panca indera kita yang Allah berikan sebagai tanda takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mata jangan tengok benda haram. Kalau boleh, eloklah kalau boleh. Kita tak keluar dah ustaz, memang tak pergi, nak pergi alam anda pun tak boleh ustaz, vaksin tak cukup lagi ustaz. Baru setengah ya. Tengah cocok ni patah jarum, setengah yang masuk ustaz, setengah lagi tak masuk. 1 dos pun tak ada lagi ustaz. Duduk di rumah, bini 2 dos selesai duduk di rumah. Anggapnya harap-harap tak ada maksiat, rumah pun ada maksiat juga. Duduk buku menatan tu, gadget cing. Ustaz Kazim. Cari Ustaz Kazim. Ujung tepi tulis tu Kawita. Kazim ni nak.
Tengok-tengok orang miskin berlaku situ. Baju tak ada, seluar tak ada. Kita pun tengok Turkistan. Turkistan comel body. Gelek la ilaha illallah. Piah atas kepala. Buat piah dulu nak buat maksiat pun. Piah atas kepala menjadi saksi. Maksudnya mata kita tengok benda yang diharamkan, mulut cakap yang diharamkan, telinga dengar yang diharamkan. Mana mu bukan takut kepada Allah tu? Tak takut. Jadi nak takut kepada Allah mu kena jaga semua panca indera, kata Imam Ghazali dalam kitab Mukashafatul Qulub. Jadi kita doa lah. Kita doa dan kita cari ruang supaya malaikat amin doa kita. Dalam majlis ilmu ni kita doa, tak dengar tu, ya Allah, aku ya Allah jauh dengan majlis ilmu ni, baru aku nak mari surah ya Allah. Contoh dia dah pencen ni aku baru boleh mari surah. Ramai lagi hak pencen tak mari surah. Dia niat dah dulu, aku pencen aku akan jadi ahli surah. Aku tak akan pergi ke mana-mana. Tak ada. Pencen mari atas cucu duduk dengan kita. Ustaz, kita minat benar kat ustaz. Duk tengok kat TV ya. Bila ustaz nak mari Al-Qudus? Kita mari ni. Saya tengok tak ada juga. Ustaz minta maaf lah ustaz. Ustaz kenal kan Pak Izzah tu lah, anak sulung dia mari atas cucu, atas anak dia duduk dengan kita lah ni. Dia duduk duduk kelas tu. Jauh duduk dengan kita seminggu sekali dia mari tengok. Nak pergi masjid surah payah dah lah ni. Sebab apa? Sebab jaga cucu pula. Dulu tak boleh mari sebab jaga anak. Bila dah anak besar semua dah bercucu dah, kita jaga cucu pula. Tak sabar juga. Lepas cucu-cucu pun boleh anak, namanya cicit. Cicit boleh nama ciak. Lama-lama mampu tak pergi masjid. Pergi surah duduk depan sekali. Orang tolong sembahyang. Tak jadi. Anak ni, anak-anak siapa yang anak-anak yang soleh yang baik-baik ni, kita ada anak, jangan bagi kepada mak kita, ayah kita yang dah tua. Tolong sangat-sangat bayar pengasuh. Jangan, waktu seminggu sekali boleh. Jangan biar ayah duduk dengan mak ayah. Jangan. Kita dah berkerjaya, ada duit upah orang. Allah ustaz, saya buat gitu ustaz, tapi mak ayah saya cucu dia nak jaga. Tai kucing. Apa sen bagi ke makmu? 300 tak sampai, kadang-kadang tak bagi langsung. Mari ambil pula duitmu. Baik apa? Gaji besar pun kalau mak jadi hamba kita, mak dah tua, dah pencen, dah 60, 65 dah. Tapi memanglah dia sayang kat cucu dia. Tapi biarkan, kita jangan bagi dia. Biar dia hidup dengan masjid, dengan majlis ilmu. Dia dah tak lama dah. Kubur presiden 20 tak penuh lagi duk memanggil. Bebankan pula. Lepas tu dia dah mata dah kelabu. Cucu pula kecil dalam pempoh, bocor pula. Dia pun nak pergi semayang dengan ngaji kat atas riba. Letak tepi, kadang-kadang semayang Zuhur pukul 3.30. Tak ada nak semayang awal ustaz. Budak tu lah nyusul apa buat bubur lah apa semua sekali. Itu fenomena hak berlaku, hakikat berlaku sekarang. Kesian mak ayah kita. Dia niat masa nak pencen dulu, aku nak pergi masjid, aku akan duduk di masjid, biar mati aku di masjid tak apa. Dah mati atas pempoh cucu. Kesian. Jadi masa kita nak doa ni, doa betul-betul dalam keadaan kita diaminkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah, diaminkan doanya oleh malaikat. Dan bila diaminkan, maka dia akan orang kata first class lah untuk diterima, mana golongan kayangan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah hati kita, jaga panca indera kita, jaga semua sekali daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat takut yang sebenar yang diceritakan oleh Imam Ghazali dalam bab pertama, al-khaufun ila Allah, iaitu menjaga semua panca indera. Khalasah dia dalam bab takut kepada Allah, dalam bab yang pertama jaga semua panca indera. Dalam bab yang kedua juga menceritakan takut kepada Allah dengan yang lebih mendalam lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Bulan depan lah kot. Tak, bulan depan pula dia. Kecuali ada kelapangan tertentu dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa beristiqamah untuk mencari redha Allah dalam majlis ilmu taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Carilah cukup-cukup.
dekat dengan rumah kita, jauh sikit tu only mari ya Allah. Apa nak surah selesa, keadaan yang orang kata mendorong, memotivasikan kita untuk dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin mari awal iktikaf, walaupun khilaf ulama mengenai iktikaf di surau, masjid dan sebagainya, tak apalah. Janji kita berada di rumah Allah pada waktu-waktu orang lain berada di hamparan tidur. Mana kita asingkan diri kita daripada duniawi seketika, sekejap je, sejam lebih kurang, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beriktikaf, qiyamul lail dan sebagainya. Jangan tunggu Ramadan saja, tapi keadaan biasa pun bolehlah aturkan program qiyam dan sebagainya. Untuk kadang-kadang kita tak ada orang organize ni, kita susah juga kan. Bila orang organize sebulan sekali ke 2 bulan sekali, alhamdulillah. Jangan hanya tunggu bulan Ramadan sahaja, bulan lain juga kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita tak tahu bila Allah akan cabut kita daripada cabutan kematian. Sebab mati adalah cabutan, bukan giliran. Kalau giliran senang, yang tua yang lahir awal mati dulu, yang lahir kemudian lambat lagi. Tak, dia cabut. Kadang-kadang yang lahir tahun 2001 mati berbanding dengan orang lahir tahun 1921, ada tak mati lagi. Itu beza dia kan. Jadi moga-moga kita sentiasa dalam rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itu dulu tuan-tuan, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.